Salam sejahtera dan selamat datang kembali ke channel ini, Currents VMY, channel yang sentiasa membedah isu-isu politik semasa tanpa takut, tanpa berat sebelah, dan sentiasa berani mencetuskan persoalan-persoalan yang mungkin orang lain takut untuk tanya. Hari ini, pada video kali ini, kita akan ulaskan satu isu yang sangat penting dan secara terus teranglah mungkin tidak ramai yang betul-betul paham betapa kritikalnya benda ini untuk masa depan Sabah. Baru-baru ini seorang tokoh politik Sabah yang cukup dikenali, Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak, mengeluarkan satu kenyataan yang agak berani dan sangat menarik perhatian. Di dalam satu hantarannya di Facebook pada 10 April, Saleh Said Keruak yang juga merupakan bendahari UMNO Sabah dan adun usukan menyuarakan sesuatu yang sebenarnya sudah lama dibisik-bisikkan di kalangan rakyat Sabah. Tetapi kali ini dia nyatakan secara terbuka. Beliau berkata, Sabah perlukan satu kerangka politik yang lebih inklusif, lebih adil, dan lebih berasaskan merit. Dalam arti kata lain, sistem politik yang ada sekarang ini mungkin sudah terlalu lapuk dan tidak lagi mencerminkan realiti masyarakat Sabah yang begitu berbilang kaum, berbilang agama, dan berbilang budaya. Jadi persoalannya sekarang, kenapa Saleh Said Keruak ini baru menyuarakan benda ini sekarang? Dan siapa sebenarnya yang terasa dengan kenyataan ini? Baiklah, Saleh menekankan bahwa kepimpinan Sabah mestilah mencerminkan masyarakatnya yang pelbagai. Kita tidak boleh lagi berpegang pada model politik yang hanya memberi ruang kepada kelompok tertentu semata-mata atas sebab kuasa politik ataupun hubungan parti. Kata beliau, siapa-siapa yang dilantik di dalam tampuk kepimpinan negeri, sama ada di dalam kerajaan ataupun agensi-agensi berkaitan, perlulah berkelayakan, berkebolehan, dan yang paling penting berintegriti. Bukan sekadar mengisi kerusi untuk cukupkan kuota atau sebab dia orang kita. Dan ini kalau kita jujur memang berlaku. Saya tahu, kamu pun tahu. Beliau turut menyebut bahwa representasi yang adil perlu diberikan kepada 3 kumpulan utama rakyat Sabah. Yang pertama, Bumi Putra Islam. Seterusnya, Bumi Putra bukan Islam. Dan yang terakhir, bukan Bumi Putra. Dan bukan sekadar letak nama saja, tetapi setiap kumpulan ini mesti ada tempat yang sebenar di meja rundingan dan diberikan tanggung jawab yang real. Dan bukan saja menjadi penonton semata-mata. Apa yang Saleh Said Keruak cakap ini sebenarnya bukanlah perkara yang baru. Malah beliau sendiri di dalam kenyataan-kenyataan terdahulu pernah menyebut tentang ketidakseimbangan pembangunan antara bandar dan juga luar bandar di Sabah. Kita semua tahu kawasan bandar seperti Kota Kinabalu mungkin lebih maju, tetapi bagaimana pula dengan pedalaman seperti Pensiangan, Nabawan, Tongod, atau daerah-daerah yang hanya dilewati masa pilihan raya? Dan lagi satu isu yang patut kita kaitkan adalah Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Ramai pemimpin Sabah sudah pun bersuara, termasuklah Ketua Menteri sendiri Datuk Seri Hajiji Noor, yang berkata bahwa Sabah tidak boleh terus diperlakukan seperti negeri pinggiran. Tetapi realitinya, adakah kita nampak perubahan yang benar-benar ketara dalam pelaksanaan MA63 ini? Masih lagi banyak janji yang tinggal janji. Banyak kuasa yang sepatutnya dipulangkan tetapi masih lagi belum pulang. Nah, apa jadi? Satu lagi isu yang sering dibangkitkan yaitu agihan kerusi parlimen dan juga DUN. Adakah jumlah kerusi di Sabah sekarang ini mencerminkan kepadatan penduduk dan komposisi kaum secara adil? Atau adakah ia masih berpandukan sistem lama yang memberi kelebihan kepada parti-parti tertentu? Kalau betul kita mahu suara semua rakyat didengari, maka reformasi dalam hal ini juga perlu. Sekarang ini mari kita masuk ke bagian yang mungkin akan membuat sesetengah pihak panas telinga.
Kalau Saleh Said Kerouac berkata yang kita perlukan sistem yang berasaskan merit, maksudnya selama ini ramai yang dapat jawatan bukan sebab layak, tetapi sebab siapa mereka kenal. Jadi siapa yang selama ini menikmati keistimewaan dalam sistem yang tidak adil ini? Adakah ia parti-parti besar di Sabah? Ataupun individu-individu yang setia kepada pusat? Walaupun sebenarnya tidak begitu diterima oleh rakyat. Dan kita juga kena tanya, adakah Sabah benar-benar bebas untuk menentukan hala tuju politiknya sendiri? Atau kita masih lagi terperangkap dalam naratif politik semenanjung? Ramai yang kata kita patut dapat lebih banyak kuasa otonomi. Tetapi bila tiba masa pelantikan jawatan penting, campur tangan dari pusat masih lagi berlaku. Jadi di mana sebenarnya kuasa Sabah? Dan yang lebih panas, adakah komuniti bukan Islam dan bukan Bumi Putra di Sabah diberikan suara yang setara? Banyak kali kita mendengar rintihan komuniti Kadazan Dusun Murut Rungus, masyarakat Cina Sabah, dan juga komuniti-komuniti kecil seperti India, Sikh, dan lain-lain. Yang rasa mereka hanya digunakan masa pilihan raya, tapi selepas itu dilupakan. Saleh Said Kerouac menyebut pasal tanggung jawab bersama, tetapi adakah tanggung jawab itu diagihkan secara adil ataupun hanya pada atas kertas sahaja? Dan sekarang ini mari kita buka lagi satu persoalan yang agak sensitif. Dalam usaha ingin menyeimbangkan kuasa politik, adakah kita sebenarnya mengorbankan kecekapan? Bila seseorang dilantik sebab dia mewakili kumpulan tertentu, tetapi tidak ada kelayakan, siapa yang rugi? Bukan kita juga yang rugi, kah? Rakyat Sabah. Dan jujurlah saya ingin bertanya, adakah rakyat Sabah sendiri sudah penat dengan permainan politik identity ini? Kita seolah-olah masih terperangkap di dalam pemikiran, kalau bukan orang kita, jangan bagi kuasa. Nah, tapi Sabah sudah lama membuktikan bahwa masyarakatnya boleh hidup harmoni. Yang kita perlukan ialah sistem politik yang mencerminkan keharmonian itu dan bukanlah sekadar retorik. Saya tahu memang soalan-soalan ini agak berat, tetapi kalau kita tidak mulai bincang sekarang, bila lagi? Saleh Said Kerouac mungkin hanya menyuarakan apa yang ramai orang sudah lama rasa, tetapi persoalannya adakah suara beliau akan diangkat atau akan tenggelam sekali lagi di dalam lautan politik yang lebih mementingkan kroni dan juga kuasa. Kita tidak boleh lagi anggap Sabah sebagai negeri terpencil yang hanya diberi perhatian semasa musim pilihan raya. Sabah ialah sebahagian daripada Malaysia yang menyumbang besar dari segi hasil bumi, minyak, gas pelancongan, tetapi pulangan kepada rakyat masih lagi tidak setimpal. Dan akhirnya saya ingin bertanya kepada Anda semua, adakah kita sebagai rakyat Sabah benar-benar bebas menentukan siapa yang memimpin kita? Atau adakah kita masih lagi dipilihkan oleh tangan-tangan gaib dari luar? Nah, jadi oleh itu kami ingin mendengar pendapat Anda semua. Macam biasa, sila ulaskan pendapat serta pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Adakah kenyataan Saleh ini tepat ataupun sekadar gimmick politik? Dan kalau Anda rasa sudah tiba masanya untuk Sabah ada sistem yang benar-benar adil, bagaimanakah bentuknya nanti? Adakah kita perlukan parti baru ataupun reformasi sistem secara total? Baiklah, sebelum kita menamatkan video ini, macam biasa jangan lupa untuk like, subscribe, dan kongsikan video ini dengan kawan-kawan Anda semua. Sebab di sini, di Currents VMY, kita bukan sekadar buat berita. Kita cabar naratif lama dan cetus perubahan melalui suara rakyat. Kita jumpa lagi di dalam video seterusnya, di mana kebenaran akan terus kita bongkar satu demi satu.